Hai, hari ini kita akan teruskan dengan mutasi kromosom. Mutasi kromosom. Okey, masih ingat cikgu ada bincang tentang jenis mutasi, iaitu ada dua jenis mutasi, satu ialah mutasi gen dan juga mutasi kromosom. Kita telah bincangkan mutasi gen kemarin, jadi hari ini kita akan masuk mutasi kromosom. So, apa itu mutasi kromosom? Mutasi kromosom dia melibatkan perubahan dalam struktur kromosom atau ada perubahan dalam bilangan kromosom. Mutasi kromosom dapat menyebabkan perubahan ciri-ciri pada sesuatu organisma. Okey, jadi kita masuk kepada yang pertama, perubahan dalam struktur kromosom. Okey, perubahan dalam struktur kromosom dia melibatkan perubahan dalam susunan gen pada suatu kromosom. Perubahan struktur kromosom ini menyebabkan keabnormalan pada kromosom dan keabnormalan ini disebut sebagai aberasi kromosom. Jenis-jenis perubahan struktur kromosom adalah seperti penlenyapan, penggandaan, penyusanan dan juga translokasi. Okay, mari kita tengok keempat-empat keadaan ini yang menyebabkan mutasi kromosom. Okay, penlenyapan melibatkan salah satu hujung ataupun segmen dalam kromosom putus dan hilang. Kehilangan beberapa gen. Contohnya dalam rajah ini Okey, di mana di sini sepatutnya ada segmen B, okey, di mana segmen B ini lenyap. Okey, lenyap. Jadi menyebabkan kromosom mutan terhasil. Keadaan yang kedua ialah penggandaan, di mana sebahagian kromosom itu mengganda menyebabkan urutan gen itu berulang. Okey, ulangan. Jadi contoh di sini A, B, C, apabila ada B yang digandahkan, maka kromosom mutan akan terhasil. Penyusanan, maksudnya segmen kromosom terputus berputar pada 180 darjah dan disambung semula. Jadi urutan gen itu pun akan berubah, urutan gen pada kromosom. Okey, jadi kromosom mutan akan terhasil. Translokasi pula sebahagian daripada kromosom terputus dan bersambung dengan kromosom yang bukan homolog lain. Okey, contohnya dia salah lokasi dia. Okey, translokasi, salah lokasi, maka kromosom mutan akan terhasil. Jadi keempat-empat keadaan ini menyebabkan perubahan pada segmen gen pada kromosom. Okey, keadaan yang kedua ialah dalam perubahan bilangan kromosom. Jadi organisma diploid akan kehilangan satu ataupun lebih satu. Atau dia memperolehi satu ataupun lebih kromosom tambahan. Okay, keadaan ini berlaku apabila kromosom homolog gagal terpisah semasa anafasa 1 meiosis, ataupun dia berlaku pada kegagalan kromatik kembar itu terpisah semasa anafasa 2 meiosis. Semua berlaku sebab proses meiosis yang tidak lengkap. Okay, mutasi kromosom disebabkan oleh jentian gelendong yang normal gagal untuk terbentuk semasa meiosis. Jadi ini menyebabkan kromosom tidak dapat dipisahkan secara normal. Fenomena ini dikenali sebagai tak disjunksi dan ini mengakibatkan bilangan kromosom yang tidak normal. Gamet mungkin kehilangan satu ataupun lebih kromosom ataupun memperoleh satu ataupun lebih kromosom. Maksudnya dia lebih ataupun hilanglah, kurang. So kita tengok contoh dia. Okay, Rajah 12.17 menunjukkan tak disjunksi pada kromosom semasa meiosis berlaku. So kita tengok tak disjunksi kalau dia berlaku semasa meiosis, macam mana dia berlaku semasa anafasa 1. Okay, jadi dia tidak terpisah sebab jentian gelendong tidak dapat tarik dia. Maka bilangan kromosom telah dibahagi secara tidak seimbang. Disjunksi normal kromatik kembal semasa anafasa 2 berlaku, tapi dia akan menghasilkan gamet yang membawa lebih satu. Okey, lebih banyak lebih banyak bilangan kromosom yang sepatutnya. Okey. So ini tak disjunksi itu tidak berlaku semasa meiosis 1, dia berlaku semasa meiosis 2. So apa yang boleh kamu nampak dalam rajah ialah disjunksi normal kromosom homolog semasa anafasa 1.
Okey, tapi tak disfungsi kromatik kembar semasa anak fasa 2 berlaku, di mana dia melekat, dia tidak terpisah ya, seperti sepatutnya lah. Jadi gamet yang terhasil ada dua keadaan, satu dia lebih satu dan satu lagi dia kurang satu bilangan kromosom yang sepatutnya. Jadi semua ini menyumbang kepada mutasi kromosom. Keabnormalan dalam bilangan kromosom seks boleh terjadi akibat tak disjungsi semasa spermatogenesis ataupun semasa oogenesis. Persenyawaan yang melibatkan gamet yang tidak normal akan menghasilkan zigot yang berkembang menjadi individu yang mempunyai ciri-ciri tak normal. Individu ini mengalami perubahan fenotipnya, dia ditunjukkan pada ciri-ciri fizikalnya. Okey, Rajah 12.18, penyakit yang dialami akibat mutasi bilangan kromosom. So, mari kita tengok, dia boleh berlaku semasa oogenesis dan juga spermatogenesis, okey, atau semasa spermatogenesis. So, tak disfungsi kromosom seks semasa oogenesis, dia akan oosit sekunder yang abnormal akan disenyawakan oleh sperma yang normal. Okey. So, ini sepatutnya ovum itu membawa satu X, tapi dia tidak mempunyai X di dalam dia. Maka apabila persenyawaan berlaku, dia akan mengakibatkan satu keadaan di mana XO. Okey, individu tu membawa kromosom seks dia X kosong. Maka perempuan sindrom Turner akan terhasil. Okey, dan jika dia kosong, dia tidak membawa apa-apa. Okey, apa-apa X dalam ovumnya, maka dia akan mengakibatkan kosong Y, dan zigot seperti ini tidak boleh hidup. Okey, tidak boleh hidup. Bila ada tambahan, lebih, maka dia mengakibatkan lelaki yang membawa XXY pada kromosom seksnya. Lelaki yang mengalami sindrom Klinefelter akan terhasil. Okay. Jadi jika dia disenyawakan oleh sperma yang membawa X, maka yang triple X ini, perempuan sindrom 3X. So bagi sperma pun ada kemungkinan merupakan sperma yang tidak normal, di mana kedua-dua X dan Y itu di bawah kepada salah satu sperma. Dan satu tu kosong lah. Jadi kalau yang kosong itu mempersenyawakan ovum, maka perempuan sindrom Turner akan terhasil. Okay. Jika dia mempersenyawakan ovum yang membawa X lah, jadi dia akan mengakibatkan XXY berlaku, lelaki sindrom Klinefelter. So, mari kita tengok dulu sindrom-sindrom tersebut. Jadual 12.3, ciri-ciri penyakit akibat mutasi kromosom. Yang pertama ialah sindrom Down. Kamu biasa sudah dengan kes-kes sindrom Down. Apa yang berlaku pada sindrom Down ialah individu itu mempunyai 3 kromosom pada pasangan ke-21. Dia mempunyai 3 kromosom pada pasangan itu, menyebabkan bilangan kromosom bagi individu sindrom Down adalah 47. Individu ini boleh jadi pada sindrom Down ini boleh jadi kepada lelaki ataupun perempuan. Dan ciri-cirinya mempunyai mata sepet, hidung penyek, lidah terjelil, dahi yang lebar dan kebiasaannya terencak akar seperti dalam rajah. So, sindrom Cray-Duchat berlaku pada perubahan dalam struktur kromosom yang disebabkan pelenyapan hampir keseluruhan kromosom nombor 5 pada lengan pendek kromosom berkenaan. Ada kehilangan pada kromosom pasangan ke-5. Pesakit menangis seperti kucing mengiau semasa bayi. Pesakit menunjukkan pertumbuhan yang lambat serta mengalami kecacatan mental dan fizikal. Kebanyakan pesakit mati semasa kanak-kanak. Keabnormalan dalam kromosom seks. Ini berlaku pada kromosom seks iaitu sindrom Klinefelter, di mana kromosom seks S dia ada X gandaan, lebih 1X. 44 tambah XXY. Lelaki ini dia mengalami ciri-ciri seperti mandul, testis kecil, gagal menghasilkan sperma. Mempunyai suara dan buah dada seperti wanita, mempunyai kaki dan tangan yang panjang. Sindrom Jacob pula ada 44 tambah X
YY. Okey, dia ada double Y di sini. Lelaki yang mempunyai ketinggian lebih daripada lelaki normal, mempunyai masalah jerawat teruk di muka, lambat bertutur dan juga mempunyai masalah pembelajaran. Mempunyai masalah otot yang lemah. Okey, hypotonia. Yang ketiga ni, sindrom Turner. Okey, di mana kromosom seks dia kehilangan satu kromosom, iaitu 44 tambah X kosong. Hanya perempuan sahaja yang akan mengalami sindrom Turner. Okey, begitu juga dengan sindrom Klinefelter tadi, hanya berlaku pada lelaki. Okey, sindrom Turner hanya berlaku pada perempuan. Perempuan ni biasanya mandul dan kurang ciri-ciri seks sekunder perempuan. Wadada dan ovari tidak berkembang dengan baik. Individu mempunyai kulit berlipat pada kawasan leher dan lehernya bertaut ataupun mempunyai IQ yang rendah. Okey, ini semua adalah ciri-ciri bagi individu yang mengalami mutasi kromosom. Mutasi sel soma dan sel gamet. Mutasi dapat berlaku kepada sel soma ataupun sel gamet dan akan menghasilkan variasi dalam sesuatu populasi. So ini perbezaan antara mutasi sel soma dengan sel gamet. So mutasi sel soma melibatkan sel-sel badan seperti sel kulit dan sel mata. Okay, mutasi sel gamet pula melibatkan sel germa yang menghasilkan sel gamet. Okay, oosis sekunder ataupun sperma. Mutasi sel kromosom tidak akan diwarisi kepada keturunannya. Mutasi sel gamet pula boleh diwarisi kepada anak-anak daripada induk. Jadi mutasi sel soma, penyakit hanya akan dialami oleh individu yang mengalami mutasi. Tapi mutasi sel gamet ini, penyakit akan dialami oleh individu yang mengalami mutasi dan akan diwariskan kepada keturunannya. Mutasi sel soma ini contohnya penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf. Ini termasuklah macam Parkinson, macam Alzheimer. Okay. So mutasi sel gamet ini contohnya semua penyakit yang boleh diwarisi seperti thalassemia. So kemarin kita belum lagi bincangkan tentang praktis formatif 12.2. Hari ini kita bincang praktis formatif 12.2. Ada 3 soalan, iaitu first, nyatakan maksud pewarisan dan juga ciri. Ini contoh jawapan yang kamu boleh tulis. Pewarisan ialah pemindahan ciri daripada ibu bapa kepada anak ataupun daripada generasi kepada generasi yang seterusnya. Ciri ialah faktor yang diwariskan. Okay, nombor 2, berikan 2 contoh ciri yang diwariskan oleh manusia. Kebolehan menggulung lidah, kehadiran lesung pipit, warna mata, jenis rambut. Okey, mana-mana 2 ciri manusia lah. Ada banyak lagi, kamu tulislah 2. Soalan nombor 3, berikan 2 contoh trait bagi ciri warna mata. 2 contoh trait. Trait bagi ciri warna mata ada warna mata coklat ataupun biru. Okay, praktis formatif 12.3 hanya 2 soalan sahaja. Yang pertama, nyatakan perbezaan antara mutasi gen dengan mutasi kromosom. Ini terpulang, kamu mau buat jadual pun boleh, kamu mau tulis dalam ayat pun boleh, dalam point form pun boleh. Okey, mutasi gen yang melibatkan perubahan dalam urutan base nukleotida di dalam molekul DNA pada kromosom. Manakala mutasi kromosom itu melibatkan perubahan di dalam struktur kromosom atau perubahan dalam bilangan kromosom. Soalan nombor 2. Terangkan secara ringkas pernyataan berikut dengan memberikan contoh yang sesuai. Makanan boleh menjadi punca mutasi. Ya, betul. Pengambilan makanan yang mengandungi mutagen boleh menyebabkan mutasi. Contohnya bahan pengawet seperti benzena dalam jangka masa yang lama boleh menyebabkan mutasi. So ini mesti kamu emphasize, sebab jika termakan makanan yang mengandungi mutagen, dia tidak menyebabkan mutasi terus, tapi dia akan tersimpan di dalam badan kamu. Okay, dalam jangka masa yang lama dapat menyebabkan mutasi. So itu saja yang cikgu mau kongsikan hari ini. Terima kasih semua.